Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penyelidik saya Dr. Muhammad Faizal bin Abdul Khair. Saya Muhammad Syamil Hilmi bin Asy'ari I181-02960. Jadi saya akan membentangkan kajian penyelidikan saya yang bertajuk Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian Islam di USAS. Kita tengok kepada pengenalan. Menurut Liu 2008 berpendapat bahawa kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling penting berbanding kemahiran-kemahiran yang lain. Hal ini kerana kemahiran mendengar adalah cara asas untuk memperolehi input daripada sesuatu bahasa asing yang dipelajari. Kamaruddin Haji Hussein 1998 menyatakan bahawa penguasaan lisan yang baik sama ada daripada aspek kemahiran mendengar atau bertutur akan menjadi asas perkembangan kemahiran-kemahiran lain seperti membaca dan menulis. Sebagai contoh, seseorang pelajar yang tidak mempunyai kemahiran mendengar yang baik, berkemungkinan pelajar itu tidak mampu membezakan bunyi bahasa yang didengarinya. Oleh sebab itu, pelajar tersebut juga tidak dapat menulis dan membaca dengan tepat. Seterusnya ialah penyataan masalah. Menurut Jeneri Amir 1988 menyatakan bahawa lebih kurang 2,5 dekad yang lalu, dalam bahasa Inggeris, apabila tumpuan hanya diberikan kepada kemahiran menulis dan membaca, kemahiran mendengar sering dilupakan dalam pengajaran bahasa kerana kemahiran tersebut sering dianggap sebagai satu kemahiran yang setiap pelajar akan mahir dengan sendiri. Kemahiran mendengar adalah satu kemahiran yang amat penting bagi pelajar dan ianya kurang diberi keutamaan dalam pengajaran dan pengujian, menurut Abdul Aziz 1996. Van de Greve 1997 berpendapat bahawa membuat pengujian terhadap kemahiran mendengar sebenarnya dapat membantu dan memantapkan dalam kemahiran mendengar, seterusnya memberi idea-idea baru serta teori-teori yang solid untuk diamalkan dalam pembelajaran kelas. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian Islam di USAS. Seterusnya ialah persoalan kajian. Apakah tahap penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian Islam di USAS? Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian kualitatif. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif bagi membantu pengkaji dalam menjawab objektif kajian. Data-data dipungut melalui borang soal selidik. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan pendekatan melalui pemerhatian bagi membantu pengkaji dalam mengkaji sejauh mana tahap kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Instrumen kajian. Melalui kaedah temubual yang dijalankan, pengkaji dapat melakukan pemerhatian yang bersesuaian dengan objektif kajian. Terdapat 3 sesi sewaktu temubual dijalankan oleh pengkaji, iaitu sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Sesi pertama, pengkaji akan menanyakan maklumat peribadi responden seperti umur, jantina, program dan semester. Selain itu, sesi kedua merupakan sesi di mana pengkaji akan memberikan audio dalam bahasa Arab kepada responden. Seterusnya, sesi ketiga merupakan sesi yang pengkaji akan mengajukan beberapa soalan tentang kemahiran mendengar bahasa Arab berdasarkan audio yang telah diberikan kepada responden. Kaedah pengumpulan data dan penganalisis data. Pendekatan kualitatif diguna pakai dalam kajian ini untuk mengumpul data prima secara aktif melalui temubual. Data-data yang diperolehi melalui temubual akan dianalisis menggunakan kiraan manual yang terdiri daripada nilai kekerapan dan peratusan melalui kaedah deskriptif. Bagi pengumpulan data, kajian ini menggunakan 2 kaedah dalam pengumpulan data, iaitu data prima secara aktif dan data sekunder. Skop dan batasan kajian. Tajuk yang dipilih oleh pengkaji adalah berkaitan dengan kemahiran mendengar, iaitu kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian Islam di USAS. Tajuk ini dipilih kerana pengkaji mendapati bahawa kemahiran mendengar tidak diberi penekanan dalam pembelajaran. Menurut Abdul Aziz 1996 menyatakan bahawa kemahiran mendengar haruslah diberi perhatian dan keutamaan dalam pembelajaran dan ia juga merupakan kemahiran yang sangat penting bagi pelajar. Lokasi yang dipilih oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini adalah di Universiti Sultan Azlan Shah kerana responden yang dipilih adalah pelajar daripada kampus tersebut. Jumlah populasi juga penting dalam kajian ini.
Pengkaji juga menjadikan populasi sebagai antara batasan-batasan dalam kajian ini. Populasi merupakan sesuatu kumpulan yang besar dan sukar bagi pengkaji memperolehi data yang sahih. Jadi melalui sampel iaitu jumlah populasi telah dikecilkan ini dapat memudahkan kajian ini untuk dilakukan. Jumlah dalam kajian ini adalah seramai 25 orang. Penglibatan responden dalam kajian yang dilakukan ini adalah terdiri daripada kalangan pelajar lelaki dan perempuan. Kajian ini dilakukan terhadap seramai 25 orang responden. Peringkat umur responden dalam kajian ini adalah dalam purata umur 21 tahun sehingga 27 tahun dan ke atas. Dalam kajian ini, pengkaji telah membataskan kajian kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus ijazah sarjana muda pengajian Islam sahaja kerana pengkaji ingin melihat sejauh mana kefahaman pelajar pengajian Islam USAS terhadap kemahiran mendengar bahasa Arab. Hasil dapatan kajian. Kita tengok kepada soalan aras rendah. Bagi soalan aras rendah, bilangan responden lelaki dan responden perempuan yang menjawab dengan betul adalah sama, iaitu seramai 5 orang. Manakala kajian menunjukkan bahawa bilangan responden lelaki yang menjawab dengan salah adalah rendah, iaitu sebanyak 6 orang berbanding pelajar perempuan yang memberikan jawapan yang salah. Pengkaji membuat kesimpulan bahawa sebahagian besar responden menjawab dengan jawapan yang betul, iaitu turidu. Seterusnya ialah soalan aras sederhana. Bagi soalan aras sederhana, kajian menunjukkan bahawa bilangan responden lelaki yang menjawab dengan betul adalah rendah, iaitu sebanyak 4 orang berbanding perempuan yang memberikan jawapan yang betul, iaitu seramai 9 orang. Manakala kajian menunjukkan bahawa bilangan responden lelaki yang menjawab salah adalah tinggi, iaitu seramai 7 orang berbanding pelajar perempuan yang memberikan jawapan yang salah, iaitu seramai 5 orang bagi ujian tahap penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab pada aras sederhana. Pengkaji dapat merumuskan bahawa soalan pada aras sederhana ini mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab dengan betul, iaitu sebanyak 52% seramai 13 orang. Seterusnya ialah soalan aras sukar. Bagi soalan aras sukar, kajian menunjukkan bahawa bilangan responden lelaki yang menjawab dengan betul adalah rendah, iaitu seramai 3 orang berbanding pelajar perempuan yang memberikan jawapan betul adalah seramai 8 orang. Manakala kajian menunjukkan bahawa bilangan responden lelaki yang menjawab dengan salah adalah tinggi, iaitu sebanyak 8 orang berbanding pelajar perempuan yang memberikan jawapan yang salah adalah seramai 6 orang bagi ujian tahap penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab pada aras sukar. Pada soalan ini, majoriti pelajar-pelajar yang menjawab dengan jawapan yang betul adalah sebanyak 42%, iaitu seramai 11 orang. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan 25 orang responden, sebahagian besar daripada mereka mencapai tahap penguasaan yang sederhana secara majoriti. Hal ini kerana dapatan kajian menunjukkan bahawa seramai 5 orang, iaitu sebanyak 20% daripada 25 responden mencapai tahap cemerlang, manakala majoriti responden mencapai tahap sederhana seramai 15 orang, iaitu sebanyak 60%. Selain itu, data juga menunjukkan seramai 5 orang, iaitu sebanyak 20% daripada 25 orang responden yang mencapai tahap penguasaan yang lemah. Cadangan kajian masa hadapan. Yang pertama, universiti. Pihak universiti seharusnya berusaha mengambil tenaga pengajar bahasa Arab yang profesional daripada negara-negara Asia Barat, di mana perkara ini boleh dilaksanakan dengan membuat satu permohonan terhadap Jabatan Pendidikan Peringkat Negeri maupun Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang kedua ialah pensyarah. Pensyarah merupakan antara pihak yang penting dalam memainkan peranan dalam memimpin dan membantu pelajar-pelajar bagi meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab. Pensyarah boleh membantu pelajar-pelajar dari segi metod pengajaran di dalam kelas. Pensyarah-pensyarah perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan memanfaatkan alat bantuan mengajar yang telah disediakan seperti menonton drama Arab atau video perbualan dalam bahasa Arab. Adakan satu permainan di mana permainan itu dapat menguji kemahiran mendengar dalam mengenal pasti perkataan-perkataan bahasa Arab dan mengadakan lakonan dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga ialah pelajar. Secara umumnya, terdapat banyak kaedah maupun cara yang boleh dipraktikkan oleh pelajar-pelajar bagi memantapkan kemahiran mendengar bahasa Arab. Antara kaedah yang boleh digunakan pakai oleh pelajar-pelajar adalah dengan menonton televisyen tentang program-program yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, terutamanya yang dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab, seperti drama, filem, berita dan ceramah agama dalam bahasa Arab. Pelajar-pelajar juga haruslah rajin dan bersemangat dalam melakukan aktiviti maupun latihan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab,
sama ada melalui rakaman audio daripada internet maupun dengan bantuan pensyarah. Kesimpulan, hasil dapatan secara keseluruhan dalam kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar seharusnya diberi penekanan dan perhatian yang secukupnya mengenai kemahiran mendengar bahasa Arab. Hal ini kerana kemahiran mendengar adalah merupakan aktiviti yang paling utama dalam proses pembelajaran. Perkara-perkara asas yang terdapat dalam bahasa Arab juga mestilah dititik beratkan supaya ia tidak memberi impak terhadap perkara-perkara besar yang lain. Sekian, terima kasih.